bernama Radio Stesen Berita Bisnes Pilihan Anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Temu Bual Radio. Hari ini bersama dengan Hari Wanita Sedunia. Topiknya jangan mudah mengalah. Okey, sempena Hari Wanita Sedunia bersama-sama dengan kita pada waktu ini di talian Zoom. Kita ada Puan Suhana Haji Muhammad Daud yang merupakan bekas atlet bowling Padang Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia. Terima kasih Sama-sama Puan. kita pun berikan ucapan yang sama juga pada Puan Suhana. Baik. Okey, baik, dan kita nak bertanyakan kepada tetamu kita Puan Suhana sebelum kabarnya sebelum disahkan sebagai pesakit kanser. Kita nak tahu juga pengalaman Puan sendiri bagaimana ketika dapat tahu mengidap kanser, bagaimana respon Puan ketika itu, mungkin boleh kongsikan pengalaman. Pada awalnya saya merasa ada lump, lepas tu ada cecair keluar daripada nipple. Okey. Saya terasa macam mungkin ini kanser atau bukan kanser. Tapi saya membuat pemeriksaan mammogram dan berjumpa doktor. Dari sana saya disahkan saya pesakit kanser. Okay. Pada masa itu saya dan anak saya yang sama-sama bersama saya. Anak saya bersama saya masa berjumpa doktor. Baik. Dan ketika tempoh itu lama tak Puan? Macam dalam keadaan macam itulah kan, ada rasa macam ada lump kan di payudara. Ambil masa lama tak untuk jumpa doktor tu? Tak lama. Saya merasa lump tu Jun 2005. Lepas tu Julai 2005, 26 hari bulan Julai, saya berjumpa doktor dan membuat mammogram. Dari sana saya macam, kalau keputusannya pun kanser, saya akan kuat, saya tidak boleh menangis. Pagi saya membuat pemeriksaan mammogram, dah petang dalam jam 3 ada keputusan. Masa tu cuma saya dan doktor dan asisten doktor dalam bilik tu. Suami saya tak bersama, anak saya di luar menunggu. Sudah disahkan masa doktor cakap, Suhana, sorry, you have cancer. Saya dah berjanji awal, jangan menangis, mesti kuat, jangan mengalah. I know that I will survive for the sake of anak-anak, keluarga. And then lepas tu saya discuss sama doktor what is the next step. Dia cakap operation. Okay, I said let's do it. Dia cakap bila mau buat. I said kalau boleh today. Dia cakap mana boleh. Kita mesti menyediakan apa-apa persediaan. Then the first question dia cakap, mana your husband? I said my husband is in Brunei. Masa tu saya di Singapura. Dia cakapnya, come on, call your husband dulu. Dia cakap tak, I will handle this by myself. I don't think my husband can take it kan. So I need to be strong. Kekuatan tu mesti dari diri sendiri. Sudah selesai semua, operation theatre disediakan for the next operation, the next day ada operation, baru saya beritahu my husband. So my husband and my father flew from Brunei the next day before the procedure. Okey. Baik, Puan, saya kan cuma nak tahu juga kerana sebelum ini kita pernah juga bersama-sama dengan cancer survivor dan sebagainya. Kata mereka sebelum mereka tahu mereka merupakan pesakit kanser, mereka tak cakna pun tentang tak ambil tahu pun tentang kanser dan sebagainya. Macam Puan sendiri sebelum disahkan sebagai pesakit kanser, berapa banyak ataupun kalau persen tu kan skala 1 hingga 10, berapa banyak pengetahuan Puan tentang kanser itu sendiri? 7/10. Agak banyak juga Puan sebenarnya. Pasal di sini kan kita ada roadshow, ada leaflet tentang payudara, kanser payudara, dan juga ada kawan-kawan yang mengidap sakit kanser. Baik. Jadinya sudah sebab itu alhamdulillah mungkin disebabkan pengetahuan penyakit saya dapat dikesan lebih awal, di tahap yang awal. Alhamdulillah. Okey. Dan kita
nak juga Puan Suhana mungkin boleh kongsikan keadaannya sebab kan bersempena dengan Hari Wanita Sedunia Refa, di mana kanser payudara ni kalau kata di Malaysia ni pembunuh nombor 1. Ya, jadi untuk wanita kan. Untuk wanita kan. Dan kita nak tahu macam tanda-tanda tadi, kadang-kadang wanita ni Puan bila terasa macam ada bengkak mungkin kan, merasakan ia adalah sesuatu yang biasa. Apa yang keganjilan yang ada pada payudara kita, dan itu yang perlu kita lakukan adalah pergi cepat-cepat buat pemeriksaan. Sebenarnya kita buat dulu sendiri, self-examine. Lepas tu sudah terasa ada lam tu, kita teruslah berjumpa doktor. Jangan malu, jangan segan. Buatlah pemeriksaan, jumpalah doktor untuk keselamatan sendiri, untuk keluarga. Terutama sekali kalau ada cecair keluar, itu mungkin tanda-tanda. Kalau ada lam, tidak semestinya kanser. Kadang-kadang itu sis. So jangan takut. Okey. Baik Puan, kemudian bila dah disahkan Puan ada kanser payudara dan sebagainya, bila bagi tahu kepada suami, macam mana pula reaksi suami masa tu Puan? Saya ingat saya telefon dia dari Singapura, cakap sama suami, Bab, saya besok saya ada operation. Dia cakap operation apa? Operation Nenen mami ada kanser. Ceria, macam janganlah sedih kan. Nanti sekali suami cakap, jangan dulu second opinion. Tak boleh lah, ini tak boleh second opinion. Dah bukan semua. I know it's cancer. Doktor dah sahkan kanser. Dia doktor dah buat biopsi, dah buat mammogram. So I said teruskan saja. Tak tahulah apa terjadi di Brunei, pasal dulu mana ada video call kan. So I don't know apa. So dia cakapnya mama sama bapa dah tahu. I said that's your tanggungjawab untuk memberitahu berita ni kepada keluarga. So the next day dia datang lah. And then bayangkan, I was with my daughter masa tu. And then my daughter tanya, Mami kenapa Mami? I don't know, it's okay, doktor saja mau check. And then until 5 o'clock baru my daughter tahu. Dia pun terkejut. Dia cakap, Mami okay kah? Okay, don't worry, mesti kuat. You know, depan orang, kita sebagai pesakit, depan keluarga mesti kita kuat. Kalau kita sudah tak kuat, keluarga tak kuat, nanti habislah. Jangan lemah, jangan mengalah. Ya, luar biasa ya. Sebab kan kalau kita lihat pengidap kanser ini bukan senang sebenarnya nak bawa minda yang betul-betul kuat dalam mengharungi hari-hari mereka. Dan kita nak tahu macam Puan sendiri, apa sebenarnya sumber kekuatan? Tadi Puan ada bagi tahu juga kan, tanggungjawab terhadap keluarga, anak-anak dan sebagainya. Tapi yang buat Puan betul-betul kuat nak bawa minda yang positif tu, Puan, satu cabaran lagi tu sebenarnya. Kan untuk sebagai seorang pesakit kanser ni. Puan Suhana mungkin boleh kongsikan. Semestinya lah dari kekuatan tu datangnya dari keluarga tersayang. Terutama suami, bapa, mama, adik-adik dan anak-anak. Mereka banyak berkorban. Saya menjalani radiotherapy treatment di Singapura selama 7 minggu. Keluarga lah yang banyak berkorban. Sekiranya kalau suami menemani saya, mama, bapa dan adik-adik akan menjaga anak-anak saya di Brunei. Kadang-kadang mereka bukan saja berkorban di segi masa, tenaga dan juga kewangan. Mereka terpaksa ke Singapura dengan belanja sendiri untuk menemani saya, untuk melawat saya di Singapura. Jadi itulah kekuatan yang saya dapat dari keluarga dan kawan-kawan. Kawan-kawan pun ada pergi juga melawat saya semasa treatment di sana. Baik Puan, ketika Puan disahkan mengidap kanser payudara itu, Puan masih lagi seorang atlet? Ya, masih. Lepas tu saya rehat sekejap, and then berbalik bermain semula dalam tahun 2007. 2007 semasa mewakili Brunei ke Darwin Arafura Games. Baik, dari sudut kehidupan bila disahkan sebagai pesakit kanser tu, ada tak macam berubah terus ke? Yelah sebab 7 minggu nak jalani kemo kan, anak pun jauh. Macam mana kehidupan Puan tu berubah secara total ke? Atau macam sama je, cuma kena jalani kemo je?
Taklah, sama sajalah. Anggap itu cubaan, so you need to be strong. Itu cubaan dari Allah untuk membuat kita lebih kuat lagi, untuk yang penting happy lah. Kita dah ada kan, kita mesti pasrah dan reda di atas anugerahnya. Kita ketahuilah, insya-Allah ada hikmahnya di sebalik sakit yang diberi, yang dikurniakan dari Allah. Keluarga Puan pula bagaimana? Setelah mereka tahu kan, setelah menjalani kemoterapi dan sebagainya, support mereka bagaimana? Adakah luar biasa daripada kebiasaan? Dari suami luar biasa. Right. Macam mana? Doktor dah cakap selepas treatment dan makan hormon disebabkan oleh estrogen reseptor positif, doktor dah memberitahu kepada suami yang mood akan bertukar dari pemarah, dari tidak pemarah jadi pemarah, mood swing lah. Itu yang cubaan yang terbesar bagi saya, sebab saya memang pemarah, tapi kalau dah makan 3 hormon memanglah itu yang membuat saya okey lah, Tuhan bagi macam ni, okey, kita mesti kuat untuk menahan marah dan sabar tu penting. Siapa yang makan hormon tamoxifen memang mood swing, macam-macam side effect. Tiba-tiba menangis, tiba-tiba kadang-kadang, padahal tidak ada apa-apa, sekejap menangis, sekejap marah. Baik. Tak tahulah. Alhamdulillah, now is all over. Alhamdulillah, tinggal sikit lagi. Kadang-kadang adalah, tapi Allah, kita ingat Allah. Baik, Puan, kemudian berapa lama Puan ambil masa untuk pulih? Ya. Untuk pulih, tak lama, a few months. Berapa bulan saja. Yang maksudnya pulih daripada mood swing, all this side effect, itu memang lama. Kadang-kadang sampai sekarang ada masih. Ada, tapi tak banyak lah. Tapi saya lupakan. Be happy supaya jangan teringat yang kita ni pesakit kanser. Yang penting happy, think positif. Itu yang penting. Baik. Dan kalau kita melihat sendiri ya, wajah Puan Suhana kan memang sihat Kalau tidak diberitahu, kita tidak tahu. Alhamdulillah. Kita tidak tahu mengalami penyakit kanser dan sebagainya. Dan kita nak tahu juga Puan, gaya hidup pula bagaimana Puan setelah mendapat tahu mengidap kanser. Apa mungkin perubahan yang Puan lalui? Biasanya aktif, sangat-sangat sekarang terpaksa kurangkan ataupun bagaimana? Saya terbalik. Saya lebih aktif. Saya suka hiking, jogging, swimming, semua macam biasa. Saya kalau boleh saya lupakan yang saya ni pesakit kanser. Kadang-kadang terlupa yang saya ni pesakit kanser. Dan di segi permakanan, saya tidak mengambil red meat, tidak minum soya. Itu yang dipesan oleh, soya tu dipesan oleh seorang doktor. Dia cakap mungkin soya tu yang men-trigger untuk mendapat kanser lagi. So saya jaga permakanan saya. Red meat saya tak makan sampai sekarang. Kadang-kadang lah sikit. Kalau terliur, kalau tak saya lupakan. Saya makan ayam. Masa mula-mula sakit tu saya makan ayam kampung, sayur-sayur dan buah-buahan, sama ikan. Itu saja. Saya jaga makanan saya. Okey. Puan, maksudnya kalau macam sekarang ni, Puan dah bebas 100% kanser atau bagaimana? Dikatakan bebas, tapi saya masih menjaga permakanan dan saya masih membuat review setiap 6 bulan. Okey. Baik. Baik. Dan kita mungkin nak dapatkan juga tips lah Ya, kita nak dapatkan tips. Terutama ni, saya suka nak bertanyakan tentang mental Puan. Perempuan ni kan banyak dipengaruhi dengan emosi kan. Dia tak perlulah sampai nak tahap kena penyakit yang serius Puan. Kadang-kadang benda kecil je terus emosional kan. Ya, jadi bagaimana untuk seorang wanita itu mengawal apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa kan, bermula dengan kesihatan mental mereka ni?
Tertakluk kepada individu. Kalau ada yang tabah, dia akan reda. Bagi yang tidak dapat menerima hakikatnya, mungkin mentalnya lemah. Di sini saya, seperti saya cakap tadi, saya lupakan yang saya ni pesakit kanser. I enjoy life. Saya membuat aktiviti yang sebelum saya sakit, saya buat sama. Malahan bertambah. So, lupakan. Jangan takut. Lepas tu jumpa kawan-kawan, jumpa keluarga, kalau boleh ada rezeki keluar negara. Itu yang saya buat. Yang penting itulah terima apa yang ada dengan tabah dan pasrah. Reda. Itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kita tak tahu apa hikmahnya. Hanya dia yang tahu. Dia yang maha mengetahui. Baik. Puan, sedikit tips kepada pendengar kita yang mana mungkin sekarang ni rasa down, tengah rasa sedih, rasa macam seolah-olah dunia ni sangat kejam untuk mereka. Dari Puan mungkin ada kata-kata perangsang sebenarnya nak diberikan yang boleh menjadi inspirasi kepada wanita. Silakan. Sekiranya ada di antara pendengar yang mengidap penyakit ini, diharap mereka bersabar, tabah menerima kenyataan dengan reda. Anggap ini sebagai ujian untuk membuat kita lebih kuat. Kalau ada terasa keluar biasaan di payudara, jangan malu, jangan segan, jumpa doktor, buat pemeriksaan mammogram. Nasihat saya, kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, buatlah pemeriksaan mammogram untuk untuk memastikan kita ada kanser ataupun tidak, ataupun kalau ada kanser pun janganlah sampai ke tahap yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Baik. Itu dia. Ya, pesanan dari Puan Suhana Haji Muhammad Daud yang merupakan silakan amalkan healthy life. Gaya hidup sihat. Jaga makanan ya. Jaga permakanan, selalu berada. Setengah jam pun okey. Happy selalu, and yang penting think positif. Baik. Terima kasih kita cakap kepada Puan Suhana Haji Muhammad Daud, bekas atlet bowling Padang Negara Brunei Darussalam. Terima kasih Puan bersama-sama dengan kami menerusi Zoom. Sama-sama. Terima kasih juga di atas temu bual ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya dengan Hari Wanita Sedunia, jauh hari ini kita ke Brunei. Jauh kita ya, tapi topik dia sangat menarik ya. Jangan mudah mengalah bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Yang paling penting adalah apa yang kita makan, apa yang kita fikirkan ya, ataupun apa aktiviti yang kita lakukan, insya-Allah ya. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Dan pastikan juga kena positif selalu. Jangan kembali selepas ini, terus dengarkan kami dalam Spektrum Pagi di Bernama Radio. Ya, stesen Berita Bisnes pilihan anda.